Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, comment ça va? Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan masih tetap semangat ya. Nah, minggu depan kalian sudah akan mengikuti ujian akhir tahun. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya saya sudah share minggu yang lalu. Ini materi terakhir kalian sebelum kalian mengikuti ujian. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami tindak tutur untuk menyatakan karakteristik atau sifat orang dan benda, décrire une personne ou une chose, serta menerapkan tindak tutur untuk menyatakan karakteristik atau sifat orang dan benda, décrire une personne ou une chose. Ya. Comment décrire une personne en français? Bagaimana cara mendeskripsikan seseorang dalam bahasa Prancis? Ya, di sini untuk mendeskripsikan seseorang dalam bahasa Prancis itu ada dua cara. Yang pertama, par fisik, jadi melalui ciri-ciri fisiknya, dan yang kedua, par karakter, jadi melalui karakteristiknya atau sifatnya. Nah, di pertemuan kita ini kita akan mempelajari bagaimana cara mendeskripsikan seseorang melalui ciri-ciri fisiknya. Nah, kalian lihat di sini ada question et réponse, ada pertanyaan dan jawaban. Kita mulai dari sebelah kiri ya. Di sini ada kalimat comment est-il? Comment est-il? Bagaimana dia? Nah, kalau pertanyaannya comment est-il, maka kalian jawabannya il est titik-titik. Comment est-il? Jawabannya il est titik-titik. Nah, itu untuk menanyakan bagaimana dia. Nah, dianya di sini menyatakan dia laki-laki karena menggunakan kata il. Jadi kalau il itu bahasa Perancisnya dia laki-laki. Sedangkan kalimat yang kedua, comment est-elle? Comment est-elle? Jawabannya elle titik-titik. Bagaimana dia? Nah, dia di sini berarti dia perempuan karena menggunakan subjek elle. Pertanyaan bawahnya, comment il est? Atau comment elle est? Ya, jadi kalian untuk menanyakan bagaimana dia, kalian bisa menggunakan kalimat comment est-il atau comment il est untuk menanyakan laki-laki, atau bisa juga menggunakan kalimat tanya comment est-elle atau comment elle est. Nah, itu hanya tinggal dibalik-balik saja ya. Jadi kalimat tanyanya paling awal comment. Selanjutnya kalian bisa menggunakan kalimat tanya est-il atau il est dan juga est-elle atau elle. Nah, di sebelah paling kanan ini khusus untuk pertanyaan jika orangnya lebih dari satu. Jadi kalau lebih dari satu di sini comment sont-ils? Jawabannya ils sont titik-titik. Il di sini menggunakan huruf S terakhirnya, berarti menyatakan berarti menyatakan mereka laki-laki. Jadi laki-lakinya lebih dari satu. Comment sont-ils? Jawabannya ils sont titik-titik. Bagaimana jika menanyakan mereka perempuan? Nah, di sini kalian tinggal mengganti subjeknya dengan kalimat comment sont-elles. Nah, jadi subjeknya diganti ya jadi L. Kalau misalnya L-nya tidak pakai S, berarti dia perempuan. Hanya menanyakan satu orang perempuan. Kalau misalnya L-nya pakai S di belakangnya, berarti menanyakan mereka perempuan atau orang yang ditanyakan lebih dari satu. Nah, untuk pertanyaan ini hanya menanyakan comment sont-ils dan comment sont-elles. Jadi contoh kalimatnya hanya seperti itu ya. Dan di jawabannya ils sont titik-titik.
Langsung, elles sont titik-titik. L'apparence physique, ya, penampilan fisik. Di sini kita berbicara tentang fisik seseorang. Nah, pertanyaannya yang tadi, comment il est atau comment est-il? Nah, kalian lihat di gambar sebelah kiri. Itu ada gambar 2 orang laki-laki. Yang pertama, dia bertubuh lebih tinggi dari yang sebelahnya. Nah, kalau misalnya menyatakan tinggi dalam bahasa Perancis itu grand. Jadi kalimatnya il est grand. Il est grand. Dia bertubuh tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya tubuhnya lebih pendek, maka kalimatnya il est petit. Il est petit. Nah, jadi untuk pelafalannya berbeda ya dengan penulisannya. Kalau dalam bahasa Perancis penulisannya itu grand, tapi dibacanya grand. Sedangkan kalau pendek tulisannya petit, tapi dibacanya petit. Il est grand, il est petit. Comment il est grand. Comment il est petit. Untuk yang perempuan, kalian lihat gambar sebelah kanan. Comment est-elle atau comment elle est? Jawabannya elle est grande. Elle est grande. Jadi seperti ada kol-kolahnya belakangnya ya. Dan hurufnya ditambahkan huruf E kalau untuk menyatakan dia perempuan. Elle est grande. Dan yang kalau dia bertubuh kecil berarti tulisannya elle est petite. Tulisannya petite, dibacanya petit. Huruf E terakhir tidak dibaca. Comment elle atau comment est-elle? Elle est grande atau elle est petite. Elle est petite. Ya, bagaimana kalau subjeknya itu lebih dari satu orang? Ya, di sini kita mulai dari yang sebelah kanan dulu ya. Di sini ada yang bertubuh tinggi, itu orang yang berkulit putih, dan sisanya 3 orang bertubuh yang lebih kecil, lebih pendek, yang berkulit hitam. Comment sont-ils? Bagaimana mereka? Nah, mereka di sini berarti yang ditanyakan yang mana? Yang ditanyakan tadi adalah yang berkulit hitam. Yang lebih dari satu orang ya. Jadi ils sont petits. Mereka bertubuh kecil. Jangan lupa terakhir ditambahkan huruf S jika lebih dari satu. Nah, bagaimana kalau misalnya itu yang bertubuh besarnya lebih dari satu? Ya, kalimatnya berarti ils sont grands. Setelah kata grand ditambahkan huruf S. Jadi mereka bertubuh tinggi. Ils sont grands. Tambahkan huruf S di belakangnya. Lanjut. Il est gros. Nah, gros itu berarti untuk menyatakan apa? Kalian lihat, di sini ada gambar lelaki berbadan besar atau gemuk ya. Jadi untuk menyatakan dia gemuk, bahasa Perancisnya il est gros. Kalau perempuan, elle est grosse. Il est gros, elle est grosse. Tambahkan double S dan E untuk menyatakan dia perempuan bertubuh gemuk atau bertubuh besar. Sedangkan kebalikannya, il est mince. Il est mince, elle est mince. Tulisannya mince tapi dibacanya mince. Ya, kita mulai. Il est gros, elle est gros. Il est mince, elle est mince.
Lanjut, ada gambar anak kecil. Kalau untuk menyatakan dia lelaki muda, berarti kalimatnya il est jeune. Tulisannya jeune, dibacanya jeune. Elle est jeune. Jadi pelafalannya sama ya. Il est jeune, elle est jeune. Nah, di bawahnya ada kakek-kakek dan juga nenek-nenek. Berarti untuk menyatakan dia orang yang sudah berumur atau dia sudah tua. Il est âgé, il est vieux. Jadi kalian bisa menggunakan kalimat il est âgé, dia lelaki yang sudah berumur, atau il est vieux, dia lelaki tua. Jadi sama saja ya, hanya saja untuk yang kalimat atas itu lebih penekanannya lebih halus, lebih berumur. Nah, bagaimana untuk menyatakan dia wanita tua atau dia wanita yang sudah berumur? Nah, kalian bisa menggunakan kalimat elle est vieille atau elle est âgée. Elle est âgée, elle est vieille. Âgée di sini tambahkan huruf e belakangnya kalau misalnya subjeknya wanita. Sama dengan yang bawahnya ya, vieille. Kalau lelaki berarti vieux, vieux. Kalau perempuan vieille, vieille double L E. Jadi kalian bisa menyatakan menggunakan kata âgé atau vieux atau vieille ya. Dan yang terakhir, di sini ada gambar lelaki tampan dan juga wanita cantik. Untuk menyatakan dia tampan, bahasa Prancisnya itu il est beau. Il est beau. Tulisannya il est beau ya. Di sini beau dibacanya itu beau. Il est beau. Dia tampan. Sedangkan kalau untuk wanita, elle est belle. Dia cantik. Ya, cukup sekian materi tambahan untuk pertemuan kali ini. Ya, materi ini nanti keluar juga ya di ujian akhir tahun kalian di minggu depan. Itu ada di bagian esai. Untuk kisi-kisi nanti silahkan kalian lihat di Google Classroom kelas masing-masing. Jika ada pertanyaan, kalian boleh japri saya melalui WhatsApp atau boleh menanyakan langsung di Google Classroom. Ya, merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir.